Pastinya cabaran demi cabaran yang dihadapi. Kali ini pula baru lepas Raya Aidilfitri. Jadi pastinya keadaan itu untuk dikembalikan semangat belajar dari rumah ini cukup mencabar bagi sesetengah ibu bapa mungkin. Jadi kita nak dapatkan apakah sebenarnya mungkin tips ataupun yang dilalui oleh Puan Syazwin, seorang ibu yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Puan Syazwin. Waalaikumsalam Hanim, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Puan Syazwin okey, sihat? Selamat Hari Raya. Alhamdulillah sihat, penatan macam biasa. Okey Puan Syazwin, mungkin boleh kongsikan anaknya umur berapa? Berapa orang anak yang bersekolah dari rumah sekarang ni? Okey, anak saya yang sulung 9 tahun tahun ni. And then yang nombor 2 si adik 6 tahun lah. Tapi dua-dua pun memang terlibat dengan PDPR lah. Okey, jadi yang terlibat dalam PDPR itu bukannya fasa yang baru kan? Bagaimana dengan adaptasi? Puan Syazwin sendiri dah selesa dengan keadaan tu, dah tahu dia punya keadaan macam mana dan apakah yang berlaku semasa PDPR? Okey, starting daripada first pandemic dulu memang agak struggle sebabnya saya dengan suami pasangan yang bekerja, which is kami pula macam ada sometimes ada yang boleh untuk bantu anak dekat rumah untuk dia punya online Google Meet semua kan. Tapi entah untuk yang kali keberapa ni PDPR ni so far alhamdulillah anak-anak pun dah boleh manage and then diorang pun dah boleh apa orang kata adapt dia punya tu. So alhamdulillah anak saya boleh berdikari dengan PDPR ni lah. Okey, untuk yang fokusnya mungkin lebih kepada anak yang berumur 6 tahun lah kot ya? Ya, sangat heavy lah. Dia punya tu struggle sikit tapi itulah sebab saya bersyukur jugalah sebabnya ada support daripada dia punya kakak dia agak mature sikit kan. So kakak yang banyak bantu dia jugalah. Sebab kita tahu kan kadang-kadang kalau cuti setengah tahun ataupun cuti akhir tahun tu pun bila anak-anak nak kembali ke sekolah pun bukan main liat lagi kan untuk mulakan semula kan keaktifan mereka ataupun kegembiraan mereka nak sekolah tu, apatah lagi belajar dari rumah yang keadaan di rumah itu sememangnya sangat selesa. Macam mana lepas Aidilfitri ni keadaan anak-anak untuk kembali PDPR? So far kita dah manage. Macam saya dah arrangekan dulu. Macam guru-guru dia akan update jadual sehari sebelum. And then kita dah inform dekat dia orang. Okay, esok ada kelas jam berapa. So kena bangun pukul berapa. So saya sebelum dia orang tidur untuk bangun esok paginya saya dah set up lah untuk macam contoh dia orang punya macam anak saya punya kelas bahasa Cina ke apa benda saya dah siapkan lah dia punya file, folder tu semualah. Okey. Apa antara tips yang boleh dikongsikan kepada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang berkerjaya untuk mengatur masa anak-anak kan? Sambil-sambil boleh bekerja macam biasa tetapi anak-anak punya pembelajaran PDPR ini masih lagi dapat dijaga. Okey, kalau saya tips tak ada tapi cuma saya agak teruja sikit sebab anak saya dia suka create group WhatsApp dia orang So bila darjah daripada darjah 2, darjah 2 dia dah ada group dia sendiri which is nanti kita parents akan forward yang biasa cikgu akan bagi link semua tu kan. So esoknya nanti dia orang sebelum tu dia orang akan update lah, kawan hari ni esok kita akan ada ni. So dia orang dah ada arrangement untuk yang tu sendirilah. Dia orang lakukan sendiri, mereka lakukan sendiri. Ya, tapi kalau macam ada Google Meet bersama dengan guru, guru akan pantau lah. If let's say macam after yang tu nanti dia orang akan macam sama-sama buat pula Google Meet untuk mereka sendiri discuss ke apa benda semua. Itu saya punya ni lah. Kadang-kadang saya dekat office, nanti dia orang akan beritahu lah, Mama, sekejap lagi lepas habis kelas nak buat sekian kan. Okay, dan nanti saya akan beritahu dalam group parents pula, dia orang nak buat ini. So dia orang proceed. Then macam tu je lah. Okey Puan Syazwin, sebab melihat kepada umur anak-anak yang awal menggunakan gadget dan juga aplikasi-aplikasi yang tertentu, macam mana pemantauan Puan Syazwin sendiri terhadap anak-anak yang berumur 9 tahun dan juga 6 tahun tu terhadap penggunaan gadget dan akses mereka terhadap aplikasi-aplikasi yang ada? Okey, saya dah letak limit dan ni lah dekat mereka kan. Time untuk belajar is belajar lah.
So gadget pun pada saya tak pernah salahkan gadget juga, kerana gadget juga mereka mahir untuk ber-PDPR. Betul? Kan? Diorang dah pandai klik link, diorang pandai pakai Google Classroom. And then even though kalau cikgu tengah buat Google Meet, diorang dah tahu link mana apa nak kena buat kan. So pada saya tidak menjadi masalah disebabkan pandemik ni dah daripada since last year. Ini adalah tahun kedua untuk anak saya berhadapan dengan situasi yang orang kata bukan ketidakkesesuaian dengan mereka kan. Tapi pada saya kerana gadget ni jugalah mereka berdikari lah. Boleh tahu banyak benda kan. Apa antara soalan-soalan yang Puan Syazwin dapat daripada anak apabila berlakunya pembelajaran dari rumah ni kan? Macam kadang-kadang sekarang ni kalau sekolah secara bersemuka tu mereka ada guru untuk ditanyakan. Sekarang ni siapa lagi kalau bukan ibu bapa kan yang berada di rumah untuk menjadi tempat rujukan mereka. Jadi bagaimana kalau keadaan itu berlaku? Itu pun pening juga. Kadang-kadang kita dekat office pun dah call pula kan. Nak lagi tanya pula bahasa Arab, bahasa Cina yang bukan mak dia expert kan. Yelah. So itu yang saya kata tadi, diorang ada group WhatsApp diorang sendiri. Okay. And then sometimes bila diorang dah tak tahu benda semua, minta nombor telefon cikgu, nak PM tepi cikgu, benda semua diorang ada orang kata pendekatan yang lain lah. Tu saya kata tadi, diorang ni lagi mahir daripada kita. Okay. Ada tak mungkin boleh dikongsikan tahap keputusan pembelajaran mereka selepas berlakunya PDPR ni? Hampir setahun lebih mereka berada di rumah belajar secara dalam talian dan sebagainya. Macam mana nak membezakan pembelajaran secara bersemuka dengan keputusannya dibandingkan dengan pembelajaran dalam talian ni, Puan Syazwin? Saya tak nampak lagi sebab anak saya baru darjah 3 kan. Dia punya tu since daripada last year dia baru tahap 1 lah maksudnya kan. Tapi nampak peningkatan dia, which is alhamdulillah anak saya yang sulung ni last year kelas sekolah agama lah. Saya ambil pendekatan pada sekolah rendah agama dia. And then this year dia dah naik kelas lah. So itu pun dalam diam pun macam bila cikgu hantar, kan kita kena hantar laporan apa dia kerja-kerja yang diorang buat pun benda semua. So bila end up ujung tahun tu nanti result dia alhamdulillah lah, memang dia punya result alhamdulillah saya cakap tu yang paling terkejut sekali tu lah. Kelas sekolah dia tu memang naik kelas lah, itu je lah. Tapi macam anak saya dia sekolah pagi, dia memang kelas memang satu kelas yang pertama lah, jadi dia tak boleh nak ni kan. Nak naik mana lagi kan. Maknanya tidaklah kata pembelajaran dari rumah ini merosotkan keputusan mereka ataupun tahap pembelajaran mereka kan. Dapat melihat dari sudut positifnya ianya meningkat. Mungkin Puan Syazwin boleh mendewasakan diorang lah. Okey, Puan Syazwin, apa antara yang dilakukan? Maknanya mungkin mengadakan persekitaran yang sangat selesa, menjadikan anak-anak tu bila belajar dari rumah pun mereka masih lagi dapat fokus. Mereka masih lagi dapat bersungguh-sungguh. Apa yang Puan Syazwin lakukan? Saya kadang itulah diorang ni ada masa diorang bila time diorang request mungkin dah penat sangat kan. Satu hari subjek masuk pula dengan sekolah agama pula, sekolah petang, sekolah pagi. Saya tak pernah, alhamdulillah lah, bukanlah tak pernah nak halang lah. Cuma ada jugalah saya ni juga kan. Apa yang diorang nak, saya try bagi the best lah. Macam diorang nak buku baru ke, tapi yang si adik tu of course lah nak mainan lah, dia punya orang kata ke hadiah dia itu kena hadiah dia, satu kali untuk kelas satu hadiah, macam tu lah. Tapi benda tu ialah kita pun nak bagi support sebab kita pun tak boleh nak ni juga kan. Betul. So nak tak nak memang kena ni lah, masak sedap-sedap, itu je lah, apa yang dia request kita kena buat. Okey, Masya Allah. Okey, Puan Syazwin, mungkin apa kata-kata semangat untuk ibu-ibu di luar sana yang menghadapi kesukaran dan juga cabaran yang sama macam Puan Syazwin lalui, sedikit sebanyak mungkin boleh membakar semangat mereka kan untuk terus sama-sama menjayakan PDPR ni bersama dengan anak-anak. Silakan Puan Syazwin. Dia sebenarnya tak banyak ni pun. Dia starting daripada diri kita sendiri untuk demi masa depan anak lah. So saya banyak fokus kepada itu. Saya bukanlah mengharapkan pada guru-guru. Saya tahu guru-guru dah habis, orang kata buat habis baik. Kalau bukan guru-guru, selain daripada guru, kita juga kan. So kalau bukan kita, siapa lagi yang nak move on ke depan? If you tak move on ke depan untuk berfikirkan masa depan anak-anak, dan saya rasa itu yang PDPR agak ketinggalan lah nanti. Baik.
Puan Syazwin, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami di MHI, berkongsi tips dan juga bagaimana keadaan sebenarnya yang dilalui oleh ibu-ibu. Jaga diri Puan Syazwin, sampaikan salam kami kepada seluruh ahli keluarga ya. Baik, terima kasih. Itu dia. Pedri juga. Thank you, Hanim. Ya, sama-sama. Puan Nurul Syazwin Muhammad Nasir, seorang ibu kepada 2 orang anak, 9 tahun dan juga 6 tahun, cukup mencabar pastinya. Kita harapkan sedikit sebanyak dapat berkongsi kepada ibu-ibu yang juga melalui keadaan yang sama.